Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masuk bab yang pertama daripada buku Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Satu usaha untuk menjelaskan akar ataupun asal usul kenapakah secara realitinya setelah Islam datang ke alam Melayu lebih 1000 tahun, dan secara umumnya orang Melayu kita, Nusantara lah, menerima Islam secara menyeluruh lah, secara umum. Tapi dalam masa yang sama, kita tak dapat nafikan masih ada lagi hal-hal yang tidak beres dari sudut benda-benda yang bersabit dengan ancaman ataupun kekeliruan ataupun unsur-unsur yang ada yang boleh menyebabkan, na'udzubillah min dzalik, kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita datangkan banyak dah bukti pada perbincangan-perbincangan yang lalu, sama ada melalui fakta-fakta sejarah dan juga pandangan-pandangan pakar berkaitan dengan hal tersebut. Dan saya ingat pengalaman peribadi kita semua pun yang membesar, yang masih hidup sampai hari ini, saya hampir 40 tahun, tuan-tuan sekalian ada 60, ada 70 mungkin. Memang duk tengok sekeliling kita, tak jauh lah ahli keluarga sendiri pun yang Islam bagus, semangat Islamnya apa semua itu gini, tapi dalam masa yang sama kita perasan mereka secara langsung juga melakukan hal-hal yang boleh merosakkan akidah tauhid, yakni perkara-perkara yang mengandungi unsur syirik, tapi ironinya tanpa rasa bersalah ataupun tanpa rasa benda tu salah. Jadi itulah yang cuba kita nak hurai, nak jelaskan, nak muktamadkan dan nak kita kata jelaskan sungguh-sungguh apa isunya. Jadi itu satu disiplin bidang kajian yang kalau boleh kita kata ia termasuk dalam bidang pemikiran beragama, dan juga boleh juga kita kata fenomena dalam masyarakat lah, dipanggil sosiologi agama, berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami satu agama tu. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, pada bab 1 ni saya mendatangkan tajuk Alam dan Makhluk Gaib sebagai ujian dan bukti kekuasaan Allah buat Bani Melayu. Kita dah bincang pada bulan-bulan yang sudah bahawa sebelum Islam datang, orang Melayu sudah ada dia punya idea, dia punya, kita kata nenek moyang kita lah, sebelum Islam datang mereka dah ada pemikiran, mereka dah ada apa nama kita kata idea tentang apa dia, tentang perkara-perkara gaib ni. Tetapi disebabkan ketika itu mereka belum ada panduan wahyu, maka mereka spekulit lah, teka-teka, jalan malam seorang-seorang, terasa nampak kelibat, ada benda ni. Jadi masing-masing buat, keluarkan idea masing-masing. Maka wujudlah idea mambangnya, semangatnya, apa lagi. Ketika itu idea tentang jin, iblis belum ada. Sebab jin, iblis ni hanya wujud selepas orang Arab datang dan Islam datang, barulah kalimah jin, iblis, syaitan itu wujud. Tu kita kena faham juga tu. Jadi sebelum wujudnya kalimah-kalimah jin, iblis, roh, apa lagi,
mereka ada istilah mereka lah, mambangnya, apa semangatnya, apa macam-macam lah, kita pun tak tahu dalam bahasa Jawa. Tapi yang paling masyhurnya mambang lah. Idea di mana di sebalik alam yang zahir ni ada dia punya batin ataupun dia punya alam gaib itu. Maka setiap makhluk ada penunggu. Ada yang dipanggil Sang Hyang Tunggal. Pelbagailah kalau kita selongkar balik literature tok nenek moyang kita sebelum Islam tu, yang Jawanya, yang Sundanya, yang Bataknya, kadang-kadang mereka ada idea yang pelbagai. Tapi di Jawa, kemudian mereka dipengaruhi zaman Majapahit, Sriwijaya tu, maka Hindu Buddha datang, menjadi agama dan negara empayar yang paling besar di alam Melayu ni. Maka idea tentang hal gaib tadi mula dimasuki dengan idea Hindu dan Buddha. Nampak tak? Jadi sebelumnya mereka duk pandai-pandai lah, gitulah, beginilah. Orang aslinya ada idea dia. Kalau bahasa akademik dia panggil cosmological thought. Pandangan tentang kosmologi. Padahal benda gaib lah. Ataupun dalam bahasa falsafah dia panggil metafizik. Fizik yang kita duk nampak hari ni, metafizik benda gaib lah. Benda gaib, metafizik. Nah, jadi apa yang berlaku adalah, ringkas ceritanya lagi, setiap daripada mereka ni, bila Hindu Buddha datang, terlebih dahulu orang Jawa ada idea dia tersendiri. Dia ada dia punya lokal punya kepercayaan. Bila Hindu Buddha datang, bercampur. Hindu Buddha dulu mari, kemudian Hindu pula dia lagi bercampur di situ. Mulalah daripada duk percaya pada semangat mambang apa semua, upgrade sikit, percaya kepada dewa-dewi. Hindu bawa konsep dewa-dewi. Dia punya raja dewanya, dia punya apa nama? Dia punya Vishnu-nya, dia punya apa begitu-begini itulah. Mari pula Buddha upgrade sikit lagi, sebab Buddha ni berasal daripada Hindu, Protestan Hindu lah. Bahasanya anak raja Siddhartha Gautama Buddha tu tak puas hati kenapa agama Hindu ni ada kasta. Dia keluar daripada istana, duk tengok samsara, penderitaan rakyat, sengsara itulah bahasanya. Dan kemudian dia meditate, dia cuba mencari, menghayati kesusahan rakyat awam, dan dia betapa di satu pokok, dan akhirnya jadi patung kerah begitu. Maka jadilah Buddha, mencapai nirvana. Jadi agama Buddha ni tak ada Tuhan, bahkan tak ada dewa pun. Dia percaya pada fungsi ruh. Manusia ada ruh. Ruh manusia ni berasal daripada satu titik, satu permulaan, Atman dan Brahman. Brahman, titik awal tu, permulaan, the one, benda yang asal muasal. Jadi limpahan daripada satu tu Atman. Alam ini adalah Atman, limpahan daripada. Jadi ruh kita ni asalnya daripada titik yang satu tadi. Maka manusia ni nak balik kepada titik tersebut, dia kena kenal diri dia. Tu yang jadi ada kaitan dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa semua tu bila diselidiki secara mendalam, banyak sangat persamaan antara ritual-ritual sufi falsafi yang gulu itu dengan banyak ritual-ritual yang berkaitan kebatinan, kerohanian yang ada dalam agama Buddha, Hindu dan seumpamanya. Tak boleh nafi tetap. Makin kita kaji, makin nampak jelas kesamaan ni. Sebab Islam tak ajar betapa sampai tak makan minum, sampai tak khabar ingat. Tak ada. Sampai tak kahwin, sampai tak apa. Mana ada dalam Islam lagu tu. Rasulullah kata, aku manusia paling takut pada Allah. Aku paling kenal Allah, paling takut Allah. Aku kahwin dengan perempuan. Aku berpuasa dan aku berbuka, aku makan. Aku solat dan aku rehat, aku tidur. Mana ada melampau sangat ni. Itu banyak isyarat-isyarat daripada Quran hadis yang dah against perkara-perkara melampau dalam beragama ini. Ringkas ceritanya lagi adalah idea tentang benda gaib ni, metafizik ni, ataupun cosmological thought tadi ni, alam kosmologi, alam ini, makhluk yang ada, yang nampak dan yang tak nampak ni, spekulit lah. Ahli falsafah Greek kuno spekulit. Alam ini qadim, yakni alam ini azali. Tuhan itu wujud bersama dengan alam. Adanya alam, ada Tuhan. Kita orang Islam, Tuhan Allah Azza wa Jal, Khalik, pencipta, dan alam ini adalah makhluk yang dicipta. Maksudnya Allah
mencipta alam, alam muhdath, benda baru. Tapi bagi ahli falsafah Greek kuno, alam ini dengan Tuhan, the one, tapi bukan Tuhan, dia panggil the one, the soul. Unsur yang pertama yang berasal alam ini daripada dia. Sama dengan Hindu tadilah, Brahman Atman tadi. Dia sejak azali dah ada. Jadi tiba-tiba banyak yang nak bawa hari ni, yang kononnya ilmu tauhid level tinggi, ilmu makrifah, ilmu hakikat, ilmu level tinggi, semua nak bawa kepada yang kata nak balik cari diri, nak balik cari diri. Balik cari diri itu sebenarnya siapa? Dalam diri, dalam roh lah apa, nak balik semula. Lala sekali dia tu Tuhan tu. Kemuncaknya dia tu Allah sebenarnya. Jam. Pakai tak semayang apa dah. Dia gigit tu. Bahkan lagu-lagu golongan apa nama hakikat makrifat ni, banyak mereka duduk bincang benda-benda begitulah. Tapi mereka berkias, berseni mereka ini, bersastra mereka. Dia tak cakap dengan jelas. Cuba renung, siapa sebenar diri kita ni? Sedap kata bunyi tu. Kalau duduk buah kedai kopi sedap lah. Oh, hebat ilmu ni. Belajar surah masjid, belajar benda dalam kertas tu, benda syariat. Ni benda kok dalam lagi pada syariat ni. Tak ada dalam kitab ni. Kita pun dengar ilmu ke apa? Tak boleh cerita sini, kena guru lah. Kena ikut saya lah. Kena ikut saya. Saya bawa jumpa guru mursyid. Sudah. Dia bawa jumpa dia punya apa dia panggil? Kalau MLM tu apa atas sekali tu? Apa dia? Leader lah apa begitulah. Ni. Maka lebih kurang begitulah. Tapi nak katanya idea perbincangan semua ini berlaku kerana masing-masing cuba duduk bagi idea tentang hal ghaib. Bila Islam mari, Islam suruh percaya benda ghaib. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih, dan cabang-cabang perbincangan dalam rukun iman semuanya tentang benda ghaib. Beriman pada Allah, Allah ghaib lah, yang maha ghaib. Nabi Muhammad, para nabi dan rasul semua ghaib belaka. Kitab hanya Quran saja yang termaktub hari ni. Yang lain semua seleweng habis licin. Semua benda ghaib. Tetapi Islam mari dengan satu dawabit, disiplin. Ya, Islam suruh kita percaya alam dan makhluk ghaib. Sebab tu dalam Quran, awal lagi suratul Baqarah, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Awal lagi. Tak mungkin kita jadi seorang muslim hatta mukmin kalau kita tak percaya hal ghaib. Kerana sebahagian besar daripada agama Islam ni hal ghaib. Tetapi ni yang membezakan agama Islam, agama tauhid dengan segala agama syirik yang sebelumnya. Kamu kena beriman dengan hal ghaib yang hanya ada qala Allah, ada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intaha, berhenti situ. Selagi mana tidak ada daripada dua sumber ni, jangan pandai-pandai. Yang jadi banyak ajaran sesat, mengaruh apa semua ni sebab apa? Pandai-pandai menceroboh ke daerah gaib tadi. Maka dia cerita macam-macam sumber tu mungkin daripada iblis, daripada setan, daripada idea dia, daripada tok bomo, tok batin, mana habis dia campur gaul habis licin. Dan dia pandai-pandai lah riwayat tu, riwayat ni, mengaruh habis licin. Sedangkan kita kata kita ahli sunnati wal jamaah, bila mana nak cakap hal ghaib, ghaibiyat wa sam'iyat, mana sumber kamu? Contoh paling mudah lah. Bila ada orang dakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya dicipta daripada cahaya. Saya sampai rasa nak panggil mereka ni penganut agama cahaya. Trome. Tapi berat sangatlah bila sebut agama ni dia tidak Islam, jangan ya. Tu macam kita keluarkan dia Islam pula, berat sangat. Tapi nak katanya geram sangat. Sebab mereka sungguh-sungguh percaya ni Nabi Muhammad daripada cahaya.
Mari Tok Syekh dia lain pula cerita, sains masa sudah membuktikan manusia ni unsur dia bila tengok molekul dalam cahaya. Dia pun tanya, pernah tengok cerita Ant-Man? Kata berat hujah. Guna cerita Hollywood. Lepas tu dia kata bila tengok tu, orang kaji DNA apa semua, memang unsur cahaya. Kata kita tengok melalui skrin, memang keluar cahaya. Pening sungguh. Dalam perut tu cahaya apanya kalau dalam darah. Tapi bila dipaparkan di skrin, semua bercahaya. Nah, dia kata Nabi Muhammad daripada cahaya. Ini biasa kita dengar lah. Advance lagi, kita manusia ni daripada cahaya. Lepas tu dia kata, kan dalam Quran sebut, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun. Allah telah datangkan kepada kamu nur, cahaya, dan kitab. Jadi nur di situ siapa dia? Yakni Nur Muhammad. Tu dia. Dan Nur Muhammad ni bagi golongan ini, dia bukan setakat Nur Muhammad tu cahaya. Nur Muhammad ni makhluk yang pertama diciptakan, dan alam ini dicipta kerana Nur Muhammad. Maksudnya, kalau tidak ada Nur Muhammad ni, Allah tak cipta alam ini. Mari mana ni? Rupa-rupanya ada hadis. Inna awwalu ma khalaqallahu nuru Muhammad ya Jabir. Didakwa hadis tu riwayat Jabir. Maka bila nilai balik, ternyata hadis tersebut semua ulama hadis, termasuk ulama hadis daripada kalangan sufi sendiri, ulama hadis kata hadis tu palsu belaka. Tapi kalau ulama tu ulama fiqh usul dan juga ulama sufi yang tidak ada disiplin hadis, sebahagian ada yang kata hadis tu boleh ejah lagi ni, begitu dia ejah lagi jadi kata okey. Tapi nak katanya kelakarnya, bila dia kata dalam Quran tu ada kalimah nur, maka itulah dimaksudkan dengan Nur Muhammad. Yakni Nabi Muhammad diciptakan daripada nur itu. Nur Muhammad tu makhluk pertama. Kita kata mari mana ni idea ni. Dia kata tengoklah dalam tafsir tu. Tengok tafsir At-Tabari, tengoklah tafsir Qurtubi, tengoklah Al-Alusi, Ruhul Ma'ani. Tengok belakang. Kita pun tanya, tunjuklah, jangan sebut saja, tunjuk. Cari sendiri ya. Dia suruh kita cari. Tak apalah kita cari. Kita cari, dia pun tunjuk. Mana Nur Muhammad ni? Apa yang Imam Tabari kata, saya cari Tabari, Imam Tabari, tafsir At-Tabari. Tunjuk mana ni? Jami' al-Bayan. Tunjuk kat mana yang kata nur di situ adalah Nur Muhammad. Dia berkata, tengok tu. Qad ja'akum minallahi nurun, yakni bin nuri Muhammadan. Ada sungguh kalimah tu. Kalimah tu ada lah. Dia kata Nur Muhammad dah tu. Pak kita tepuk dahi. Memang kalimah tu ada. Tapi maksud kalimah itu secara i'rabnya, bahasa Arabnya, secara kalimah, kalau baca semua tafsiran itu tidak mengisyaratkan ia adalah tentang Nur Muhammad. Yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad itu adalah sebagai makhluk yang pertama diciptakan dan alam ini diciptakan kerananya. Yang dimaksudkan Nur Muhammad di situ adalah nur, yakni cahaya hidayah yang dibawa, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya menjadi Quran itulah Alkitab. Nabi Muhammad tu sebagai cahaya hidayah kepada umat dia, yang mana kemudiannya menjadikan kita ni pandai tengok hak dan batil dan seumpamanya. Itu huraian keseluruhan. Bukannya Nur Muhammad yang mereka duk percaya tu, tapi dia punya yakin sebab ada kalimah Nur Muhammad tu. Ni ada. Kata dulu, kata Wahabi litera, Pak Mun litera pada Wahabi lagi ni. Kita marah dia. Gerai lah. Nah, litera. Dia jumpa kalimah Nur Muhammad tu. Betul ni. Lepas tu dia tengok, nampak tak boleh jawab tu. Saya kata, mana ni? Dia pun kata, okeylah. Kalau gitu awak faham, bila Allah Nabi Muhammad sebut, inna aw'a wa ma umirtu
ni kita punya doa tawajjuh tu. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal awwalul muslimin tu. Akhir tu. Muslim yang terawal. Dalam ayat tu di akhirnya ada awwalul muslimin. Jadi dia kata Nabi Muhammad sebut bahawa dia adalah Muslim yang paling awal. Jadi bukankah itu mengisyaratkan Nabi Muhammad kata dia adalah Muslim yang terawal berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain? Maksudnya ketika dia sebut tu, Nabi Adam pun tak Islam lagi tu. Kata mari mana ni? Kata awak rujuk tafsir mana? Tak kisahlah awak rujuklah tafsir mana. Kita pun tengok tafsir Ibn Kathir. Yang dimaksudkan awalul muslimin di situ adalah kata qala al-Qatadah min hadhil ummah, daripada umat ini. Maksudnya Rasulullah adalah Muslim yang paling nombor satu daripada kalangan umat baginda. Betul lah, apa salahnya? Yang dia faham, ini menunjukkan Nabi Muhammad sebelum terciptanya alam ni dah mengaku dah dia awalul muslimin. Kata penat dia orang ni tuan-tuan. Dia nak idea dia itu dibenarkan, dia cari ayat Quran hadis yang kena sipi-sipi. Dia kata tengok Quran sebut, hadis sebut. Ini ahlul hawa wal bid'ah yani. Betul-betul kita berani sebut. Mana golongan yang sangat menggunakan hawa nafsu untuk mengiyakan idea pemikiran mereka. Inilah boleh kita kata memang golongan sesat lah. Dan itulah pattern ajaran sesat mana-mana pun. Yang ada yang difatwakan tu, sebab tu mereka pun guna Quran hadis juga. Tapi mereka bukan ikut murad Quran dan hadis itu. Tapi dia ikut murad ni kehendak dia. Tetapi dengan cari dalil Quran untuk mengiyakan idea dia. Terbalik. Jadi soalnya Allah dan Nabi Muhammad ni setuju dengan idea dia. Bukan dia kena follow idea, kena follow wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad sunnah. Tapi Quran dan hadis ni datang untuk mengiyakan idea-idea dia. Ini tuan-tuan, saya tak tahu kategori mana ni. Waliyadzubillah min dzalik. Orang politik pun kadang-kadang ada juga lagu ni. Dia ada idea, dia ada pandangan, dia carilah ayat Quran untuk dijadikan sandaran. Ni benda saya buat ni ada ni, Quran sokong. Ni kita kata hati-hati dan bertakwalah kepada Allah, kerana benda yang mereka buat itu sangat-sangat berbahaya. Tahrif dalam Quran, tahrif, penyelewengan dalam memahami makna Quran. Baik. Jadi dalam bab 1 ni tengok ayat yang saya datangkan. Suratul Baqarah ayat 155. Ni biasa tuan-tuan dengar ni. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Itu ayatnya. Sadaqallahul azim. Baik, walanabluwannakum tu terjemahan saya ambil daripada inilah standard punya terjemahan kita daripada tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Dia sebut situ demi sesungguhnya, yakni Allah kata kami akan menguji kamu, walanabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit ataupun dengan apa-apa, minal khaufi, daripada rasa takut. Allah kata aku pasti akan uji kamu. Yang pertama dengan rasa takut, nombor 1. Yang kedua, apa dia? Wal ju', dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, berlakunya pengurangan harta. 3. Wal anfus, dan kehilangan nyawa. Was thamarat, dan kekurangan sumber hasil tanaman apa semua ni. Wa basyiris sabirin, khabar gembiralah kepada orang yang sabar, golongan yang sabar. Itu ayat dia. Kenapa saya jadikan ayat ini sebagai ayat mula-mula dalam perbahasan kita? Sebab dia mempunyai premis yang sangat penting. Ayat ni Allah Ta'ala nak kata secara umumnya, hei manusia, kamu Islam ke, kamu kafir ke,
apabila kamu jadi manusia, takdirnya kamu ni hidup atas muka bumi, aku ni sebagai Tuhan yang cipta kamu pasti akan uji setiap daripada kamu dengan 5 perkara ni sepanjang hidup kamu. Aku pasti akan uji. Dan kita tengok semua tu, kita pun ingat 30-40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita hidup 70 tahun ni, memang ada ujian-ujian ni pada kita. Allah dah bagi satu kepastian. Pasti kamu akan diuji dengan 5 perkara ni. Sampai sebelah tu, kalau tengok, saya buat satu macam jadual. Tu 5 tu. Nah. Dia sebut di sini, minal khawfi, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Dia buat dalam kurungan kepada musuh, yakni peperangan, ketidaktenteraman. Saya lebihkan sikit lagi dia punya tadabbur, refleksinya. Antara dicabut, diberi rasa takut ni adalah juga dicabut rasa ketenangan. Contohnya, kita duduk rumah kita. Kita beli rumah, kita duduk dalam rumah. Tapi dalam keadaan kita tidur tak tenang sebab risau ada perampok masuk. Itu antara yang disebutkan dicabut rasa tenang, diberi rasa takut. Kita duduk negara kita, tanah air kita, rumah kita, tetapi dalam keadaan yang rasa kejap-kejap bangun tidur, tak tenang tidur. Kejap-kejap bangun. Sebab apa? Rasa tak tenang, takut orang masuk rumah, takut orang kena rompok. Itu antara dicabut rasa tenang, diuji dengan rasa takut tu. Kerana satu masa sebuah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, benda tu kita boleh rasa tenang tidur. Orang kampung tak ada apa dah. Begitu. Begitu jugalah bila kita hantar, contoh nak bagi lagi faham. Bila kita hantar anak-anak kita mengaji jauh daripada kita. Kalau duduk depan mata, katanya boleh tengok. Tu pun macam-macam dah. Mereka duduk jauh ni, kita hantar belajar luar negara ke dalam negara, lah keadaan kita tak tenang. Duk takut orang lain mari buat begitu, orang lain mari buat begini. Jadi dicabut rasa selamat, dicabut rasa tenang itu salah satu ujian yang termasuk al-khauf tadi. Jadi rasa takut, pusing, gerung. Lagu mana ni? Tiba-tiba kalau begini lagu mana? Kalau begitulah. Itu antara ujian untuk kita manusia daripada Allah Azza wa Jal, selain daripada takut yang real, peperangan, musibah-musibah yang besar. Jadi antaranya dalam konteks kita hari ini dicabut ketenangan itu. Pun salah satu juga yang boleh dinisbahkan kepada al-khauf tadi. Baik, seterusnya. Dan merasai kelaparan, ini termasuklah krisis makanan lah kalau kita kata ya hari ini. Krisis makanan. Duit ada, makanan tak ada. Terbukti bila tuan-tuan? Masa PKP tempoh hari. Banyak duit dalam bank masing-masing ni. Puluh ribu, ratus ribu mungkin. Ya ada ni lah. Tapi kedai tutup belakang, termenung. Mana aku nak beli? Duit ada. Ada. Secara umumnya ada. Tu pun secara maya dalam bank adalah figure. Tiba-tiba nak guna, telefon mati, kad bank tak ada, tak boleh beli juga. Hari ni Jadi nak katanya diuji dengan kelaparan itu dalam pelbagai bentuk. Dan hari ini krisis makanannya, apa semua begitu begini dah berlaku depan mata kita. Dan PKP tempoh hari sangatlah menunjukkan bahawa ada duit pun tidak menjamin perut akan kenyang. Duk tunggu bila kedai nak buka ni. 12 malam tutup pukul berapa? 12 malam apa? Pukul 7 dah tutup. Tiba-tiba gas habis. Sudah. Tak boleh buat apa. Tu dah. Baik, seterusnya. Yang ketiga, kekurangan daripada harta benda. Ini biasa. Ditipu, dikhianati, bisnes elok-elok, rakan kongsi, habis. Kena khianat lah. Begitu. Juga termasuk terbakar, contoh. Kedai terbakar ke apa semua. Insurans tak ambil. Apa nama takaful, harta benda. Terbakar habis lecing. Kalau dulu-dulu, orang yang bercocok tanam, mereka simpan padi ni di tempat khas, gudang apa semua, habis terbakar habis lecing hasil. Tu satu tahun punya kita kata apa? Bukan subsidi kita panggil. 1 tahun punya bekalan lah, stok. Sebab dia padi berapa 2 kali setahun ni baru lagi. Dulu mungkin lebih lama kan. Jadi setiap kali nak sapa musim apa semua tu kiraan tiba-tiba terbakar habis leceh kerana khianat daripada orang ke apa semua.
maka kerugian teramat banyak. Ini semua ujian-ujian yang pasti Allah akan uji kita selagi mana kita duduk menyawa. Mesti ada. Nah, kereta terbakar lah, rumah terbakar lah, macam-macam lah. Kena tipu kat orang, kena curi, kena rompok, ada belakang. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kematian, ini pun jelas lah, kematian kerana sakit, kematian kerana aksiden, kematian yang kita hadapi hari-hari, semuanya ujian yang pasti Allah akan uji kita belaka. Isteri kita, suami, anak-anak, mak ayah, semua akan meninggalkan kita. Sama ada kita pergi dulu ataupun mereka sahaja. Nah, begitu. Satu yang jelas. Serta kekurangan hasil tanaman. Cuma yang ni saya tanya guru saya, Dr. Azrul Azlan, orang yang pakar dalam bahasa Arab. Saya kata, boleh tak kalau dalam konteks moden ayat ini difahami, kekurangan thamarat ini, hasil ini, bisnes tak jadi apa semua tu termasuk, dan dalam konteks moden ni boleh kita kata krisis ekonomi, termasuk kita nampak macam ringan krisis ekonomi ni, tapi impak dia bagi setengah-setengah orang itu besar lah. Pertamanya kerja kena buang belakang, sudah PKP tempoh hari lah, berapa ramai kena buang kerja. Nah, kemudiannya ada dia punya domino effect lah, kesan-kesan dia apa semua. Jadi tuan-tuan, kenapa saya datangkan ayat ni? Kerana tidak lain, bila mana Allah Ta'ala kata dia pasti akan uji kita dengan 5 perkara ini, maka manusia, walaupun dia tak Islam, sebelum dia Islam lagi, maksudnya manusia zaman dulu ni, tok nenek moyang kita ni pun sudah diuji dengan ujian-ujian ini. Cumanya, cuba kita fikir, ketika mereka diuji dengan 5 perkara ini pada zaman dulu, zaman yang mereka belum Islam, macam mana mereka overcome ujian-ujian ini? Macam mana mereka hadapi ujian ini? Kita hari ini, alhamdulillah, Quran hadis ada, dengan teknologinya apa semua. Nah, kita ada panduan wahyu, wa basyiris sabirin, sabar, teruskan hidup, usaha lagi. Maka kita bergerak slow, akhirnya kita keluar daripada usaha tersebut. Tapi bagi orang dulu ni, yang tak ada panduan wahyu ni, tok nenek moyang kita dulu tu, orang asli ke apa semua, macam mana mereka keluar daripada krisis-krisis ujian ini? Ini yang menarik perhatian saya. Macam mana mereka akhirnya berusaha untuk keluar ni daripada ujian ini? Maka apa yang berlaku adalah, tuan-tuan, di situlah mereka mula ada idea untuk berharap kepada kuasa-kuasa tertentu. Itu yang kemudian datang idea mambang tu dulu. Datang idea bahawa ada satu entiti yang maha kuasa yang memberikan, dan seumpamanya. Daripada sinilah bila munculnya idea daripada agama Hindu, Buddha, ada dewa dewi apa semua. Kan Hindu ada dewa baik, ada dewa jahat, ada dewa bagi rezeki, ada dewa ni, ada dewa tu, ada dewa kaya. Kalau Cina punya lagi hebat. Dewa tu, dewa ni, dewa kaya lain pula, dewa ni lain pula, dewa ni. Tu. Maka mereka mula mencipta. Sebab apa? Sebab nak overcome. Sebab nak menyelesaikan masalah yang mereka duk hadapi. Mereka mula spekulate, dan akhirnya mereka mencipta kepercayaan yang tertentu mereka itu. Mereka mula duk khoyak, mereka mula, dan di sinilah saya boleh katakan, berdasarkan rujukan saya dalam buku-buku antropologi, mulalah mereka ini mereka mula mencipta Tuhan-Tuhan, dan juga mereka punya tempat untuk meminta, berharap dan seumpamanya. Jadi daripada situlah kita juga yakin syaitan iblis yang duk ada mula bagi idea kepada mereka. Jadi daripada panduan dan juga tipu daya iblis ni, manusia yang tidak beragama ketika itu mula mencipta yang kata ada mambang apa semua ni. Lama-lama kemudian, di kalangan manusia ni muncul pula
individu-individu yang didakwa boleh berinteraksi dengan alam ghaib tadi. Siapa dia ni? Tok Bomo Pawan Dukun. Ni muncul sebagai orang yang boleh akses kepada alam ghaib. Makhluk-makhluk tu. Jadi tahun ni kalau kita tak nak banjir besar berlaku, kita pergi jumpa Bomo Pawang kita ni, tanya macam mana nak buat. Dia pun sekejap nak tanya ni lagu mana ni. Baca-baca ayat sikit, mantra-mantra apa semua tu. Okey, Datuk kita kata tahun ni kalau tak nak banjir besar, kena korban lembu 2 ekor. Dia mula ada. Dia mula ada idea begitu. Tahun depan bosan dah lembu. Nak anak dara gadis sunti pula. Dia tukar. Sebab dia jadi orang tengah. Sebab tu kedudukan Tok Bomo Pawan Dukun ni sangat tinggi dari awal lagi manusia hidup. Mereka ada kelebihan supernatural tu. Boleh interaksi. Betul tak betul nombor 2. Tapi yang pasti bila kita tanya mereka, ada jawapan kepada masalah. Penyakit-penyakit apa semua. Mereka menjadi panutan, jadi rujukan, jadi harapan kepada masyarakat-masyarakat zaman sebelum ada agama ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, apa yang berlaku, setiap ujian 5 tadi yang mereka terima, akhirnya mereka duk cari penyelesaian dan mereka spekulate. Maka iblis pun bagi idea tadi, rujuk tu, rujuk ni. Mari agama-agama Hindu Buddha bagi pula idea tentang dewa-dewi apa semua. Berkembang sampailah Islam datang. Tuan-tuan dan puan rahimahullah taala. Bila Islam datang, tadi kita dah sebut Islam suruh percaya benda gaib. Dan Islam datang bersama dengan syariat. Islam datang dengan syariat. Kalau tengok di belakang tu, saya masukkan sedikit perbahasan tentang maqasidus syariah. Maqasid syariah ni maksud dia matlamat syariat diturunkanlah, Al-Quran Sunnah, matlamat syariat itu. Apa sebab dia? Maka panjang perbahasan maqasid syariah mutaakhir ni, tapi penting secara umum untuk kita tahu. Paling tidak kita kena tahu bila Allah Ta'ala turunkan syariat, jalan, cara hidup beragama, maka paling tidak ada 5 perkara yang dia fokus untuk kita jaga, yang dinamakan sebagai al-khamsah ad-daruriyah, benda darurat. Dia panggil benda yang paling kritikal, yang syariat mari suruh kita jaga. Kalau kata perkara itu menyebabkan 5 perkara ini jadi rosak, maka automatically dari sudut hukum dia akan jadi haram. Al-khamsah ad-daruriyah, walaupun ulama mutaakhir bincang ada 7 tambah lagi 7, 8, tak apa. Yang klasik ada 5 belaka. Al-khamsah ad-daruriyah, 5 perkara darurat yang agama suruh kita jaga macam-macam mana pun. Wajib kita jaga. Yang pertama dinamakan hifzuddin. Macam mana pun kita hidup atas muka bumi ni, agama kita kena jaga. Perkara yang datang dan merosakkan agama automatically akan jadi haram. Agama Islam lah. Jadi kalau ada orang mari kata, tak payah semayang dah, kita tahu benda ni ngarut. Benda-benda asas dalam agama tu. Agama adalah prioriti kita yang paling utama. Akidah, tauhid, yakni syariat, semayang, puasa, zakat, haji, benda-benda fardu ain, itu asas yang paling utama yang kena jaga. Yang kedua dia panggil hifzul aql. Islam melalui syariatnya suruh manusia jaga akal. Sebab itulah minum arak haram mutlak. Sikit ke banyak kaedah kata haram. Sebab arak membawa kepada hilangnya waras akal. Termasuklah hal-hal yang sama kesannya. Itu ijtihad kemudian, sebagaimana orang isap ganja, dadah apa semua tu, disebabkan memang menghilangkan fungsi akal. Maka dari sudut hukum dikiaskan guna kaedah begitu begini, wala tulku bi aidikum ila tahlukah tu, jangan campak diri kamu ke dalam kebinasaan apa begitu begini. Maka atas hukum arak tadi yang dalam Quran sebut secara jelas, maka benda yang semua memabukkan, yang menghilangkan fungsi akal, semua diharamkan belaka. Tuak masam pun kalau minum jadi pening habis, tak boleh tuan-tuan. Sekadar air nira manis sikit-sikit tu bolehlah. Dia tak sampai tahap tu lagi.
Tapi kalau pergi ke Sabah Sarawak, jangan duk main. Kena sikit pening habis. Nah, dah macam Arab betul, tak boleh. Ditapai apa semua tu. Itu yang kedua. Minta maaf, saya lompat tadi. Yang kedua, hifzul nafs, nyawa dulu. Yang pertama, hifzul din, muka surat sebelah tu. Yang kedua, hifzul nafs, nyawa. Apa perkara yang menyebabkan kita boleh jaga nyawa, maka wajib atas kita. Sebab itulah masa PKP tempoh hari, ulama pun berijtihad. Ada SOP apa semua begitu begini tu kerana nak jaga nyawa ni lah. Walaupun secara umum kita macam tak setujulah. Sebagai contoh solat, jarak apa semua begitu begini, of course kita tak setuju. Tetapi disebabkan dalam syariat, antara yang disuruh, diwajibkan oleh Allah adalah jaga nyawa. Sebagaimana kes yang berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, peristiwa mereka dilanda oleh taun, wabak taun. Zaman Rasulullah ada sahabat ramai mati, beberapa sahabat besar mati kerana taun. Tapi pada zaman Rasulullah, bila ditanya pada Rasulullah apa nak buat, Rasulullah kata jangan ke mana-mana, duduk situ. Maksudnya bila wabak taun dah merebak, orang dalam tu jangan ke mana-mana, duduk dalam tu. Sebab apa? Kalau keluar, maka akan lebih banyak merebak, menyebabkan nyawa orang lain akan kena juga. Tapi pada zaman Umar, ketika mana wabak tu mula nak berlaku, Umar suruh penduduk yang tak kena lagi pindah. Maka ada sahabat bertanyalah, kenapa kamu buat begitu sedangkan Rasulullah suruh stay? Kamu suruh keluar. Bukankah itu takdir yang perlu kita hadapi? Umar kata, aku keluar daripada takdir penyakit kepada takdir yang tidak ada penyakit. Ni faqih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka salah satu cara yang diperakui oleh syarak untuk jaga nyawa, maslahah ammah, nyawa ramai orang, itulah yang kena tempoh hari kena kurung lah kita apa semua tu. Lepas tu dia duduk marah tak boleh jemaah. Kita kata bukan tak boleh jemaah haram apa semua, sementara pun lama jugalah. Nah, dan setengah orang ni dia punya tak faham, sampai dia solat di rumah pun dia marah. Dia kata takkan di rumah pun kena jarak juga. La ilaha illallah. Kita kata di masjid surga tak boleh. Pihak berkuasa lah. Nak solat di rumah dengan anak bini kita, rapat sah macam biasa, tak ada masalah. Salah satu lagi kesalahfahaman saya perasan orang kita Melayu ni, dia duk ingat solat jemaah ni di surau masjid saja. Kalau dia solat di rumah, dia terlepas lah kata solat jemaah di surau masjid. Dia solat di rumah, dia solat seorang-seorang. Sedangkan bini anak dia ada, cucu dia ada. Kalau solat di rumah, jemaah ni apa maksud dia? Berjemaah ni, kalau tidak solat munfarid seorang, ada partner dua orang, kira jemaah dah tu. Pahala yang Rasulullah kata kalau solat seorang satu pahala, solat jemaah 27, betul? Yang terbaik, of course, solat di masjid lah, tempat yang berkumpul rasmi apa semua. Itu the best, tak nafi. Sebab banyak pahala. Sampai Ibnu Hajar dalam hurai hadis pahala 27 tu, dia senarai 27. Nombor 1, kalau kita solat jemaah di masjid, bila dengan berjalan kaki tu ada hadis sebut setiap langkah berapa pahala tu, dikurangkan dosa banyak pahala. Kan ada hadis-hadis gitu tu kita mengaji. Dah dikirakan setiap tapak kaki tu, siapa yang ambil wuduk di rumah kemudian berjalan kaki mari ke surau masjid tempat jemaah ni, maka setiap langkah dia dikira pahala sekian-sekian tu. Aduh. Kemudian bila sampai nak masuk, baca Allah maftah li abwaab rahmatik, pahala. Lepas tu bila masuk dalam solat tahiyatul masjid 3. Ibnu Hajar kira satu-satu 27 tu. Itu kerja dia lah ulama, dia kira dengan dalilnya apa semua. Ni hebatnya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, syarah Fathul Bari dia tu. Nah, tetapi yang kita salah sikit adalah bila kita solat di rumah, kita ambil keputusan untuk sentiasa solat berseorangan. Sedangkan kita boleh jemaah juga dengan bini kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu kita, siapa-siapa yang ada. Paksa mereka jemaah dengan kita sebab apa? Saya tak nak pahala satu. Patut confirm kau boleh 27. Tak confirm, sebab mari surau masjid pun tak confirm boleh 27, tuan-tuan. Tapi yang pasti tak jadi satu. Boleh faham maksud saya? Bila kita berjemaah di rumah dengan anak isteri kita, walaupun wallahu ala payah nak dapat 27 full marks tu,
Tapi yang penting tidak satu. Tapi yang duk marah tempoh hari ni, saya pun pelik lah. Dia solat lagu mana di rumah? Takkanlah setiap kali dia solat sorang-sorang diri. Sampai tahap dia punya marah tu, dia buat kartun. Oh, Tok Imam suruh solat jarak. Tapi dia kata, dia lalu depan rumah Tok Imam sedang solat dengan anak cucu dia rapat. Oh, munafik Tok Imam. Kita kata, sudah. Ni kita kata pelik masa tu lah. Benda-benda isu yang dah lepas lah. InsyaAllah tak mari dah, insyaAllah. Na'udzubillah min dzalik, mari lagi. Tapi nak katanya itu salah faham tu. Jadi saya sentiasa cuba popularkan balik. Bukan bermaksud kita syorkan banyakkan solat di rumah. Bila kita lelaki ni wajarnya di surau masjid lah jemaah. Tapi in case terpaksa solat jemaah di rumah kerana kerja, ada urusan apa semua gini, yang syarak benarkan, maka pastikan kita tidak solat munfarid seorang diri. Begitu juga bila berhenti di RNR. Berhenti RNR ni cari tiang yang hujung sekali belah kanan supaya tak ada orang cuik dia belah kanan. Punya takut orang mari duduk belakang dia. Tu. Nampak tak? Ni kita tak setuju. Kita kata sepatutnya sama ada kita follow orang lain sampai ke solat jemaah ni. Kalau kita solat fardu dan orang lain solat sunat pun boleh kita bermakmumkan dia dan sebaliknya. Nak katanya jemaah tu juga. Rasulullah pernah sahabat masuk, Rasulullah sedang bersama sahabat tu solat, tak tahu solat fardu ke sunat, tapi Rasulullah minta ada sahabat pergi teman supaya jadi jemaah sebab nak pahala lebih tu. Bahkan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu selepas dia jemaah di Masjidin Nabawi, kemudian dia cepat-cepat balik, Assalamualaikum, dia pun cepat-cepat balik sebab apa? Nak jadi imam di kawasan perumahan dia pula tu, di berek dia tu. Kalau kira 2 kali dia sembahyang, tak ada sebab pahala kedua dah kira pahala solat sunat dah. Begitu. Macam saya dulu bila musafir, kita jamak takdim ke takhir. Jadi kita pun ialah mengaji ni kadang-kadang banyak benda tak jumpa juga. Jadi kita kata kita dah jamak, kita lepas kuliah nak solat isyak, kita solat dah jadi jamak takdim, tak kena isyak pula, rugi. Kita dah jamak. Jahil lah sikit masa tu. Rupa-rupanya kalau solat lagi dapat pahala lagi, apa masalahnya? Kita boleh duduk relax, duduk dalam kereta. Tu perangai dulu, tak erti juga tu ustaz dah masa tu. Padahal solat je lah, apa masalahnya? Walaupun kita selesai jamak takdim, dapatlah pahala lagi sunat. Tak erti lah. Tak kena solat isyak 2 kali. Tak erti je. Kemudian baca-baca sikit, boleh gini cara. Begitu cara. Baik, yang ketiga, hifzul aql, jaga akal tadi kita dah huras sikit. Kemudian hifzul nasab, nasab keturunan, agama suruh jaga. Sebab tu wajib hubungan hubungan seksual mesti dengan yang halal. Islam tak larang nafsu Allah Ta'ala bagi, nafsu seksual lah, berkehendak kepada lawan sejenis. Tapi ada halangan, diharamkan digunakan pada tempat yang tidak syar'i. Nak syar'i macam mana? Kena kahwin, akad nikah. Tapi bila dah kahwin, guna juga pada tempat yang tak betul, maka hukuman berat. Zina muhsan, rejam sampai mati, hudud. Sebab apa? Sebab bagi dah yang syarak bagi, bukan tak boleh. Begitu. Jadi keturunan tadi bagi menjaga nasab keturunan bersifat kemuliaan bagi manusia, disyariatkan perkahwinan, nafkah, pendidikan anak-anak dan lain-lain. Bagi mengelakkan kerosakan sistem nasab yang halal, maka disyariatkan pengharaman zina. Malah ia adalah suatu daripada hukum hudud Islam. Serius benda ni. Dan di barat hari ni, rosak habis licin dia punya sistem kita panggil sistem sosial, sebab tidak jaga benda ni antara lain. Seks bebasnya, anak tak kena ayah tak kena mak. Habis lecing. Last kali tiba-tiba anak tu pergi kahwin dengan mak balik, tak tahu apa. Habis. Itu belum bincang lagi bab mawaris. Bila nasab keluarga ni pun dah kacau bila habis licing, maka dalam bab mawaris, pewarisan harta pun akan jadi habis licing. Tak tahu apa dah. Tapi Islam masih jaga benda tu. Di Filipina, bila Filipina ni, Spain, King Philip mari ni, dan asalnya majoriti umat Islam di sana,
tapi kemudian tukar jadi negara Kristian. Kristian apa Filipina? Kristian Ortodoks ke ataupun ni Katolik? Kena cek balik. Tapi sebab dalam Kristian ni dia tidak serius untuk jaga benda-benda begini, dia pergi kepada kebebasan, memberikan hak, boleh kritik. Akhirnya benda-benda yang bersifat seks luar tabi'i begitu dahsyat, homoseksual jadi biasa. Bahkan data terbaru di Malaysia sendiri pun sebut HIV, AIDS, HIV hari ni yang paling banyak bukan lagi perkongsian jarum. Dalam 80%, 70% ada data baru keluar tempoh hari adalah hubungan sejenis lelaki, hubungan homoseksual ni. Ke mana kita ni tuan-tuan? Itu realitinya. Sudah berubah. Kalau dulu HIV positif itu kerana perkongsian jarum, injection dadah apa semualah. Hari ni hubungan sejenis. Itu nombor satu. Itu dia terbalik ambil licin lah. Jadi benda begitulah disuruh, diwajibkan syariat ni turun, Quran hadis jadi syariat untuk jaga keturunan tadi. Jelas anak kita adanya tanggungjawab, suami kepada isteri, isteri kepada suami, ayah kepada anak-anak, pendidikan, harta apa semua. Tu semua ada gagasannya, panduannya. Sebab tu namanya syariat. Apa dia syariat? Syariat jalan, the pathway. Syariat atau syariat. Baik, akhir sekali, kalau ikut pembahagian maqasidus syariah dalam bab al-khamsah ad-daruriyah, perkara darurat yang paling utama kena jaga, syariat suruh jaga adalah yang terakhir adalah hifzul mal, harta. Harta benda kita yang kita dapat secara halal, maka wajib atas kita untuk jaga. Sampaikan kalau ada orang menceroboh, mencuri, merampok rumah kita, masuk, kita bergelut dengan dia, na'udzubillah takdirnya kita mati, maka Rasulullah menyebutkan ia antara satu daripada mati syahid. Tapi tidak syahid fisabilillah lah, itu syahid akbar. Ini kira antara syahid juga, walaupun tidak syahid akbar tadi. Nak katanya penting untuk kita mempertahankan hak kita. Orang ceroboh, apa semua. Tapi dalam konteks undang-undang, jangan main. Orang masuk, kita bergeluk dengan kawan tu macam mana, takdirnya kawan tu yang meninggal, kita kena tuduh mahkamah, tuan-tuan. Kita kena buktikan di mahkamah, kita mempertahankan diri, timbulkan keraguan munasabah bahawa kita tidak berniat nak bunuh dia pun sebenarnya. Silap-silap kalau kita berjaya dibuktikan memang kita niat nak bunuh. Dalam kita nak pertahankan diri dan juga jaga harta kita, kita terniat, memang dibuktikan niat memang nak bunuh. Silap hari bulan kena cah bunuh. Itu undang-undang sivil kita. Kalau salah boleh, siapa yang biasa dengan lawyer betulkan. Sebab berlakulah kes saya nak baca surat khabar tu, anak beranak Cina 2 orang, perompak masuk, dia belasah kawan tu lagu mana, melinggar. Mereka berdua ni kena tuduh di mahkamah tu. Dan ada soalan semalam baru kita baca kitab Kabair dalam bab hifzun nafs ni. Maka ada seorang pakcik tu, dia kata, kalaulah, tadilah dia kata, kalau orang masuk, macam mana kedudukan, saya kata, hadis Nabi kata, mati syahid lah. Maksudnya benda tu adalah benda yang kita kata besar lah. Pahalanya apa semua, mempertahankan harta kita tu. Ni, khamsah daruriyah ni termasuk. Nah, harta kita dianiayai, ditipu apa semua, kita mesti bangkit untuk mempertahankannya. Itu agama suruh. Bukannya dengan mudah-mudah bagi. Tapi kalau keadaan tidak, kalau kita bangkit untuk menentang, ketika itu menyebabkan nyawa melayang apa semua, dia pergi pada atas pula kena tengok. Ini kalau lawan nyawa melayang ni. Contohnya pemerintah yang zalim. Sebab tu ada hadis pukul belakang tu. Nah, kalau pemerintah yang zalim mari ambil harta kita apa semua, pukul kita sekalipun, jangan lawan. Sebab apa? Sebab kalau lawan, nyawa melayang. Sebab sistem dulu raja ni, nyawa ni dia nak siapa? Ni bunuh dia ni, masa tu juga. Tapi hari ni tak boleh lah, alhamdulillah. Ada undang-undang yang jaga. Jadi hari ni kita pun melawan bukan dengan pedang dah. Dengan kaedah-kaedah yang undang-undang dah seumpamanya. Dulu nak tukar pemerintah, hujung pedang.
Kita hari ni at least ngundi sajalah 5 kali sekali, 5 tahun sekali tu. Tak ada jihad mana tu. Cuma kena cari yang the best je lah, yang kurang mudarat. Tak ada yang baik dah, kena cari yang kurang mudarat je. Dulu nak tukar kerajaan, angkat pedang lah. Kita duk rasa kita hari ni dahsyat dah. Tak dahsyat tuan-tuan. Kalau baca sejarah betul, Ahlul Bait golong Abbasiyah, bila dia nak take over daripada Umayyah, dia sembelih habis licin tu saki baki daripada anak beranak Umayyah. Ni sama Islam, sama Ahlul Bait, sama-sama keturunan sahabat belaka ni. Kuasa politik. Sebab tu bila masuk fiqh siasah, cerita jadi lain terus tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah tak pernah tunjuk satu cara khusus macam mana nak lantik pemimpin. Tak ada. Raja keturunan pun Islam terima. Secara election, iaitu pemilihan secara syura, pun Islam terima. Sebagaimana sahabat-sahabat Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian Muawiyah mulakan sistem kepada waris, pun Islam terima. Kerana seolah-olah Islam nak kata, ikutlah lagu mana pun cara pilih pemimpin tu, tapi yang penting pemimpin itu kena adil, kena ikut syarat dari sudut kelayakan apa semua. Kaedah lagu mana, tu kamu fikir sendiri. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebab tu paling tidak hari ni kita terimalah demokrasi, walaupun kita pun tahu demokrasi ni bukanlah sistem yang solid daripada Islam. Yang betul solid Islam syura, alul hali wal aqd, ahlul hali wal aqd. Beberapa pihak yang dilantik melantik pemimpin tu. Tapi kalau nak buat gitu hari ni, dia tak relevan dengan keadaan negara besar apa semua ni. Jadi ulama-ulama ijtihad, pilihan raya ni antara yang terbaik, yang mendekati syura, tapi bukan syura solid, mendekati saja. Maka kalau kita kata tak boleh, saya tak terima ni sistem bukan Islam, habis semua. Kalau bukan orang Islam yang ambil, macam-macam yang kita dah terima sebelum ni pun pening kepala juga kita. Jadi kenalah ada peranan juga tuan-tuan. Jangan buang 100%. Dalam keadaan tak setuju tu, kena tengok juga maslahah dan mafsadah, kena ambil lah sikit peranan. Cari yang paling kurang mudarat. Paling tidak kena cari yang ada juga kepentingan untuk dakwah kita ni. Dah try dah A, try dah B, nampak tak lagi belakang ni. Jadi fikirlah lagu mana, saya pun pening juga ni. So, wallahi, maksudnya secara peribadi memang tak tengok tak boleh harap belakang dah. Tak apalah, kena cari yang paling kurang mudarat. Baik, itulah tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata dia akan uji dengan 5 benda tu wajib, kemudian syariat Islam mari untuk kita jaga 5 perkara ini, paling tidak menggambarkan bahawa nak dapat tidak manusia kita ni akan memerlukan Islam mari ajar kita cara untuk overcome, mengatasi isu-isu dalam kehidupan ini. Jadi di sinilah kesimpulan kita perhabis bab 1 ni. Tu boleh baca sendiri, teknikal sikit, tapi tak apa, boleh baca. Di sinilah akhirnya nak dapat tidak, bila kita diuji dengan sakit, nyawa apa semua tadi, khususnya 2 lah saya perasan orang kita ni. Yang pertama diuji dengan sakit zahir ataupun batin. Yang kedua diuji dengan ada hajat-hajat yang diperlukan. Maka kalau diuji dengan rasa sakit tadi, sakit apa sekalipun, hospital dia pergi ke tidak? Dia pergi. Contoh kita sebut barah lah, kita kata kanser, hospital pergi ke tidak? Pergi. Balik hospital tu, kalau yang tradisional ni, dia buat solat hajat. Dia jamu orang makan, orang kampung apa semua itu gini, dia buat juga. Lepas tu marilah tukar-tukar nasihat. Hari tu saya pergi berubat dengan di Melaka tu, jadilah. Dah. Sepupu dia mari. Pakcik dia pula mari. Hak di Terengganu dia lebih hebat ni. Gini. Dia mari dah. Ni kata, alik siam terus. Jadi, dia kira lagu mana ni? Saya tanyalah Dr. Basik apa semua. Ni kira mazhab lagu mana? Dia kata, ni kira mazhab asal boleh berlaku. Maksudnya, bila kita ni diuji dengan hal-hal tadi,
Disebabkan kita tak faham konsep Allah Ta'ala uji ni untuk apa, untuk kurangkan dosa kita, kafarah dosa, dan untuk apa semua begitu begini, maka kita akan mudah buat kesimpulan. Sebab nak sembuh sangat tadi tu, cara patuh syariat ataupun tidak tak kira dah, yang penting nak sembuh. Sebab itulah kalau diuji na'udzubillah dengan sihir, Tok Bomo hantar sihir kepada dia nak sembuh, hospital pergi, tak ada apa-apa, semaya hajar apa semua ni, baca-baca ayat Quran ni, buat dah, tak jadi juga. Kerana bila sakit tu baru mula start baca. Kalau baca dari awal dan lazimi Quran, insya-Allah payah nak kena benda-benda lagu tu. Nah, ni bila kena tu barulah pergi jumpa siapa-siapa, amal ayat ni, dia pun duk amal ayat tu saja. Quran tak baca lagi ni, duk amal ayat tu baru. Tak apalah, bagus dah tu, sikit. Nah, dan yang ketiga ni, cari alternatif. Alternatif ni pula, kalau pergi yang betul-betul ruqyah yang patuh syariat, insya-Allah lah, tak ada apalah. Tapi biasanya yang ruqyah syar'iyah ni, dia tidaklah ada proses yang singkat untuk sembuh. Dia kena kawan tu sendiri pun duk baca Quran, apa semua, zikir, amalan-amalan kena jaga. Bahkan kesan dia tu memang lama. Ini saya tanya kawan-kawan yang lebih dah ruqyah, memang lama. Dia tak boleh baca sekali jadi selalu, dah. Dia mesti ada timeline yang kena istiqamah apa semualah. Jadi orang kita ni kalau boleh pergi sekali tu sembuh selalu. Jadi apa berlaku? Daripada tera dengan ustaz-ustaz yang patuh syariat ni, yang sunnah punya ruqyah ni, dia mula add on sikit. Ada yang campur-campur sikit. Ruqyah Quran pun baca, tapi yang kemahiran mantra pun ada juga. Dia mula dah. Dan lebih teruk, kemuncaknya dengan Tok Bomo Pawan Duku yang memang confirm guna sihir pun dia akan pergi juga. Atas nama apa dia? Ikhtiar. Kita tak percaya ke dia, kita ikhtiar. Baca orang berdoa di kubur lah. Kita tak percaya pun, kita berdoa pada Allah. Habis tu pergi kubur tu, sajalah kubur. Apa sajanya? Sanggup pergi sampai Indonesia mana tu? Sanggup cari kubur-kubur tertentu yang dikatakan ada kelebihan ni. Cuba doa-doa yang sama di rumah awak. Dia kata tak syok Cuba doa-doa yang sama yang kita berdoa di kubur kawan tu dengan doa di rumah. Dia kata lain perasaan, feeling tu. Itulah masalahnya. Dia berasa ada keyakinan kalau berdoa di kubur ni, dia macam ada insya-Allah untuk Allah terima tu lebih. Tu. Itu apa kalau bukan iktikad keyakinan tu? Tak. Doa pada Allah. Dia main begitu. Talbisul iblis. Talbisul iblis. Jadi bila campur belaka tadi, kesimpulannya dia pergi terai belaka. Yang alternatif ni dia campur aduk. Yang ni yang kita kata kena sihir dengan kena na'udzubillah diuji dengan sihir oleh tukang sihir A, nak berubat pergi kepada tukang sihir B. Berubat, proses berlaku. Bila proses berlaku, biasanya orang yang guna yang tidak syar'i ni, kalau yang betul-betul ni lah, yang betul-betul sihir ni, dia akan bagi syarat-syarat yang pelik-pelik. Jangan semayang seminggu, contoh. Bahkan ada sahabat saya penruqyah ni, Raqi Mu'allij, dia kata pernah ada orang berubat pergi jumpa Bomoh Pawan Dukun ni, dia bagi syarat kena makan abu mayat orang bukan Islam. Buat ke tidak, nak tanya? Buat, tuan-tuan. Sebab apa? Nak sembuh. Itu ujian tu. Ni minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfuthi was samarat. Nak keluar ni, nak selesai masalah ni. Jadi apa berlaku lagi? Mari campur hadut tadi, nak keluar masalah ni. Mari ujian. Jadi ada yang sampai sanggup apa dia lagi? Banyaklah. Takdir Allah sembuh. Okey. Outcome pergi berubat ni, walaupun guna sihir cara tak syar'i, ada tak kemungkinan untuk sembuh? Ada, tuan-tuan. Iblis, syaitan, jin Bomoh B ni lebih hebat daripada iblis, jin, syaitan Bomoh A yang sihir dia mula-mula. Sembuh tu jadi hujah ke benda yang dia buat tu adalah halal? Tidak. Sama sekali. Ada orang tanya,
gi belah batin. Termasuk tepat jadi betul. Belah batin. Jumhur ulama haramkan belah batin. Jumhur ulama haramkan belah batin. Tapi dia kata memang jadi. Jadi itu tak jadi hujah bahawa benda tu adalah patuh syarak. Kita kena faham tu. Bukan kata bila kita gitu jadi tu, boleh halal lah. No. Tak boleh, dia tetap haram. Wajib atas orang yang dah lalu benda begitu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Cumanya rezeki dia tu sempat bertaubat. Apatah lagi lepas mengaji apa semua, dia kata, dulu pernah lagi cuba. Dia sempat taubat. Yang kita khawatir, ibu ayah sekalian, bila kena sihir, kena uji dengan sakit yang bersifat dalam batin apa semua ni, pergi berubat dengan Tok Bomo. Tok Bomo dalam proses berubat tu duk bagi syarat macam-macam. Kena pergi tapur di jerat Cina lah, kena makan tu lah, kena makan ni lah, benda-benda haram apa semua ni, jangan semaya, macam-macam lah. Takdirnya na'udzubillah mati dalam proses tersebut. Agak-agak lagu mana? Tu cerita dia. Sedangkan bila kita ikut dia tu, kita telah letak akidah kita pada bahasanya perjudian yang sangat ni lah. Kita memperjudikan akidah kita dengan nyawa tu. Tu yang kita risau. Jadi dalam keadaan ni saya teringat almarhum Ustaz Datuk Ismail, kamu sebut lagu mana? Dia kata bagi mereka yang faham sungguh agama ni, lebih baiklah mereka sabar. Dengan keadaan mereka faham, sabarnya mereka dengan ujian sakit, kena sihir itu menyebabkan dosa mereka banyak habis diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Lebih baik dia mati dalam keadaan mempertahankan akidah tu daripada dia pergi cuba-cuba memperjudikan akidah dia tadi tu. Itu kata almarhum Ustaz Ismail kamu pada satu kenyataan dia. Jadi bila saya fikir begitu, betul tuan-tuan. Mereka yang diuji, tapi na'udzubillah, kita pun tak boleh nak lebih-lebih sebab kita tak diuji dengan sihir ni. Orang yang kena uji dengan sihir ni dahsyat. Tak boleh nak cerita lah, dia punya dahsyat tak boleh nak cerita. Cuma kadang-kadang dia tertukar antara ada gangguan jin iblis syaitan sihir dengan sebenarnya sedikit masalah yang bersifat psikologi. Itu pun kena bincang juga. Ada kawan saya, saya kongsi, sahabat saya di Sarjana Utama, bertahun-tahun dia tak boleh keluar daripada Sarjana Utama. Dia duduk main dalam tu je, kebetulan dia pun kerja pejabat dalam tu. Dia kata tak boleh. Dia pergi mana-mana tu, dia rasa berdebar, dia rasa macam, dia kata benda tu mari dah. Pernah duduk minum dengan dia kedai kopi, tiba-tiba mari ni dia kata. Selama bertahun-tahun dia duk ingat benda tu adalah gangguan jin lah. Dan dia ni diketera merawat macam-macam. Kita pesan dah jangan duk pergi mengarut ni. Tapi sebab terdesak nak sembuh ni, try jugalah. Sehinggalah dia merawat dengan kawan baik dia sendiri. Kawan tu ruqyah syar'iyah lah. Baca ruqyah apa semua dengan konsisten berapa lama. Akhirnya kawan dia kata, entah ni Syekh, bukan isu jin. Kalau jin mesti ada tanda. Mesti ada tanda-tanda lah bila dibaca ayat Quran apa semua, ada dia punya. Saya pun tak erti lah, kita tak belajar benda tu ya. Jadi dia nasihatkan sahabat saya ni pergi buat full check up di mana? Psikiatris. Orang kita ni bunyi psikiatris, masalah tu lah, dia fikir gila lah. Dah dia dah habis dah 5-6 tahun dah duk main lagu tu. Tuan pun kering dia jadi. Dia pun bila dah sahabat baik dia sendiri, dan sahabat ni punya hebat, orang Arab pun mari minta dia untuk pergi berubat. Nak katanya hebat batu pula tu. Siapa dia saya tak tahu, tapi ceritanya lagu tu lah. Akhirnya dia pun pergilah. Mana Sungai Buloh ke mana, full check up. Ni pasang wayar seluruh badan, duduk dalam bilik, doktor observe. Macam check mental betul lah. Kesimpulannya, awak ni ada penyakit, dia panggil apa? Panic attack tu. Disorder apa benda tu. Penyakit yang bersifat psikologi lah. Tak sabit dengan jin iblis. Berapa lama jin iblis tu kena fitnah pada dia. Jadi semenjak dia tahu itulah penyakit dia, ya ada orang panic attack kan? Ada orang jenis. Tapi kita dulu kita tak tahu benda tu. Kita tak kata orang gila, meroyan apa semualah. Tapi sebenarnya ada setengah penyakit tu psikologi sebenarnya. Tekanan jiwa, stres apa semua.
Tapi kadang-kadang bila stres tu adalah benda tu mari tumpang. Ya juga. Ataupun ada sebaliknya kerana gangguan jin tu jadi stres, jadi mental tu ada juga. Tapi dalam kes sahabat saya ni betul-betul benda tu. Jadi semenjak dia tahu dah penyakit dia itu, doktor bagi medication yang betul dan dia duduk buat check up apa semua. Oh, sekarang ni mana Syekh? Sabah. Mana? Sarawak. Mana ni? Oh, Kedah. Lagi Terengganu pula. Dia kerja dengan satu apa nama, dia baru masuk jadi orang hebat jugalah pada Datuk Pengarah. Jadi macam personal assistant kepada, bukan main lah, ulu kele, bukan main, badan pun hari ni naik dah sikit. Jumpa penyakit betul. Selama ni duk tuduh jin iblis tu. Ni masalah kita ni. Jadi kita nak kesimpulan kepada yang ujung sekali hal mistik apa semua tu, kena lalu dulu ni, pergi hospital dulu, cek dulu gitu gini, barulah ujung tu, oh betul lah ini memang kena sihir. Tu ni tidak pada mari penimpal dah. Ni siapa pula ni atas jin ni pada saya. Padahal ni ni ada orang perangai lagu ni. Atau dia pergi jumpa Tok Mama. Tok Mama kata, kawasan rumah tu ada tak yang bawa kereta merah? Lepas tu ada tak yang perut-perut bucik sikit? Dia bagi umur je. Mana? Seumur. Dia kata, yang adalah rumah dia lama dah tak cat tu. Semua ada kriteria yang dia bagi tu. Menyebabkan kita dah mula, ya kereta merah tu, perut bucik, ya juga tu. Dah mula ada sangka buruk, memecah belah masyarakat. Ni perangai jin iblis setan ni. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Inilah bila kita faham benda ni kan, kita boleh guna akal dengan wahyu dengan selarah untuk tidak terjebak dengan tipu daya ini yang banyak merosakkan masyarakat kita dari dulu lagi. Mula timbul syak wasangka, kawan tu tak ada apa pun, dia lihat begitu. Rupa-rupanya dia ni ada darah tinggi, bukan apa pun. Orang suruh makan ubat dia tak makan. Lepas tu dia kata, ni ada gangguan lah ni, ada ni lah ni. Dia kata. Baik, kita berhenti situ, pukul 9 dah. Ada soalan ke? Macam mana? Amalan di pahala dia terhapus habis ke atau yang mana tu? Yang mana? yang cengkur apa dia percaya benda-benda yang ya. Wallahu alam, untuk pahala habis ni antaranya kufur lah, murtad apa semua tu confirm. Tapi yang terlibat dengan kepercayaan begini kena nilai balik, dia terikut-ikut ke dia sengaja, tu banyak lapisan pula lah. Kadang-kadang dia terikut-ikut sahaja. Bila tanya, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, masih lagi berpegang dengan kuat. Tapi kerana semangat nak sembuh tadi tu, kadang-kadang dia pergi. Bahkan kalau pergi sikit lagi, kalau tengok syarah hadis dalam bab tib dalam Sahih Bukhari, Maulana Muhammad Asri Yusuf dalam rakaman dia pernah sebut, ada keadaan yang bila terlalu, kita kata dah kita berubat dengan semua orang ni, memang kita berubat dengan semua orang yang patuh syariat, hospital tak jadi, maka ada setengah ulama benarkan, setelah semua kita try dah ni, ada setengah ulama benarkan kita pergi jumpa perawat-perawat yang bentuk bomo tadi ni, pawan dukun, hatta yang bukan Islam pun. Tapi dengan syarat proses rawatan dia tak boleh langgar hal-hal syarak. Maksudnya kalau kita pergi merawat, kita terah belakang dah ni, tak jadi, memang tak jadi, dan kita pun confirm dah sakit kita ni memang disebabkan sihir. Kita pergi jumpa ni untuk bomo siam lah kata, dia pun merawat kita. Selagi mana rawatan dia tu tak suruh kita langgar syarak kita, maka sebahagian ulama benarkan dengan syarat yang sangat ketat. Saya tak suka nak sebut benda ni sebab dia macam buka ruang. Orang kita ni dia bukan hujung sekali, mukadimah tu yang pergi jumpa tu masalahnya. Saya di Kelantan, kita tahulah, dia baru pening kepala sikit pergi jumpa untuk Muhammad Siam selalu. Padahal darah tinggi tadi lah kita kata. Tu
Tapi bila saya dengar pun termenung sekejap, bahaya ni. Tak boleh secara diwar-warkan secara ni lah. Knowing masyarakat kita ni, bila diberi sedikit betis, dia buat kesimpulan poho selalu. Jadi kena tutup, kena kita panggil sadduz zari'ah. Cuba tutup dulu. Tak boleh terlalu cerita benda tu macam boleh, tak ada masalah. Soalan. Jumpa boleh kau merawat dengan perawat-perawat bukan Islam? Boleh. Apa masalahnya? Kalau sekadar merawat macam mengurut apa semua tu isu lain. Ni bila melibatkan hal-hal tadi. Dan boleh tu pun selagi mana dia tak guna kaedah yang langgar syariat. Kalau dia suruh kita makan babi, kita makan arak apa semua, tak boleh. Tak boleh. Tak apalah niat nak berubat. Tak boleh. Itu batas-batas dia. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.